Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Profesor-Profesor Madya, pensyarah-pensyarah kanan, pensyarah-pensyarah yang dihormati sekalian. Okay, semoga semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera di samping keluarga tercinta walau di mana juga berada. Okay, diharapkan semua kita dilindungi daripada wabak COVID-19 yang sedang melanda. Jadi kita harapkan juga student-student kita yang berada di mana-mana, juga mereka dalam keadaan sama sihat sejahtera dan juga dilindungi dari penyakit COVID-19 yang sedang melanda ni lah. Jadi untuk melindungi kita juga, kita kenalah mematuhi arahan daripada kerajaan supaya stay at home, work from home, kurangkan keluar, amalkan social distancing dan sebagainya. Semoga kita dapat memutuskan rantaian penyakit ini dan kembali ke kehidupan kita yang normal. Jadi disebabkan berlakunya MCO, PKP. Jadi kita mau tak mau terpaksa juga menjalankan pengajaran secara online. Jadi kita diarahkan untuk menjalankan pengajaran secara online sebabkan kita dengan student kita berada di tempat masing-masing dan kita pun tak tahu sampai bila wabak ni akan pulih setiasa, dan juga nanti lepas tu pun kita tidak disarankan untuk berkumpul dalam satu beramai-ramai pada satu tempat. Jadi dari segi proses e-learning ni mungkin satu proses yang akan berterusan pada tempoh yang agak lama lah, bergantung pada keadaan. Jadi selain daripada proses e-learning, dari segi proses pengajaran, sudah tentu selepas tu akan berlaku juga memerlukan kita membuat penilaian. Membuat penilaian secara, disebabkan kita tak boleh face to face, maka kita juga mahu tak mahu terpaksa mengadakan penilaian secara online. Maka itu sudah perlulah. Kita perlu juga membuat penilaian. Terlebih dahulu saya nak minta maaf lah. Kalau terdapatnya bunyi-bunyi pelbagai, maklumlah work from home. Jadilah anggaplah bunyi-bunyi yang ada ni nanti sebagai muzik latar ataupun bunyi latar lah. Macam-macam bunyi kan. Tak boleh nak cakap apalah. Tak adalah, saya tak ada bilik yang soundproof. Saya punya bilik pun ni tepi jalan besar. Harap-harap bear with me lah tentang bunyi-bunyian tu. Jadi saya pun fokuskan kepada sesi ini pada rakan-rakan daripada UMK sendirilah. Rakan-rakan dari UMK sebab kita menggunakan platform e-learning UMK. Tapi kalau ada rakan-rakan daripada universiti lain yang mempunyai juga platform yang sama, boleh jugalah. Mungkin mengaplikasikan apa yang saya ingin sharekan lah. Saya juga menumpukan sesi perkongsian ni dengan normal user. Normal everyday user, bukannya power user. User-user yang boleh kemahiran membuat programming dan sebagainya. Tapi adalah normal user. Kita sebagai user saja, kita tahu menggunakan benda ni secara secara yang secara yang kita nampak lah. Jadi saya akan cuba menerangkan dengan saya sendiri sebagai normal user, dengan apa yang saya ketahui. Mungkin ada orang lain yang lebih advance kat sana tu, mungkin boleh tanyalah dia orang. Tapi saya akan kongsikan setakat mana yang saya tahu menggunakan tools-tools yang ada dalam platform ni. Kat luar tu ada macam-macam lah. Cara nak buat assessment. Saya tengok pun dari segi perkongsian banyak jugalah. Tapi yang saya nak kongsikan sini adalah hanya menggunakan tools-tools yang ada dalam e-campus UMK, platform e-learning yang kita gunakan. Kaedah-kaedah lain yang kalau tuan-tuan nak menggunakan itu terpulang. Tapi saya akan berkongsi tentang apa yang kita boleh gunakan dari segi kita punya platform e-learning ni. Seperti biasa kita login. Kita login dulu. Sama ada melalui e-com ataupun secara teruslah melalui portal. Kita akan dihidangkan. Dihidangkan. Lapar pula. Dihidangkan ataupun dipaparkan dengan kita punya dashboard lah. Dashboard tuan-tuan dengan saya pun lebih kurang sama je lah kot. Kita masuk sini.
Okey, sini adalah kita punya drop down menu tentang kursus-kursus yang diamanahkan kepada kita semester ni. Okey, selain daripada kat sini, okey ada juga kat sini lah. Ni ada juga lah kursus-kursus yang diamanahkan. Ni kursus yang diamanahkan kepada saya lah ya. Pada ni semester. So lain-lain adalah academic navigation dan sebagainya untuk isi kita punya site. Okey, jadi untuk tujuan perkongsian ni atau untuk tujuan demo ni, okey saya ambil ni lah okey. So kita klik situ dan kita akan dibawa ke sini ya. So ikutkan kalau kita klik dia akan berada dalam keadaan sebeginilah. Okey, so maknanya sini adalah secara paparan saja. Okey, maknanya kita boleh read only. So kita tak boleh audit lah. So macam student-student dia nampak yang sini lah. So kat sini yang kita kongsikan kita punya slide. So yang ni ada yang saya upload slide untuk student. Okey, ni ada arahan untuk assignment dan juga ada segi course info yang saya kongsikan dengan pelajar lah. Tapi di sini kita tak boleh edit lagi. So kalau nak edit, saya rasa ramai dah tahulah. Okey, so tak apa jugalah, kita terangkan jugalah. Okey, kita klik sini turn editing on. So bila kita turn editing on, makanya betul ke bahasa saya? Makanya keluarlah paparan begini so bila kata ada keluar edit ni, ada keluar activity resource, maka kita dah boleh mengedit. Edit bahasa Melayu apa? Mengedit. So kat sini kita ada edit setting. Okey, kita boleh hide, duplicate dan juga delete. So keluarlah. Sama juga ni sini ada macam-macam activity ataupun resources so sini kita boleh edit. So untuk membina kita punya soalan, okey, membina betul okey, kita add activity or resource. Okey, kita cari quiz. Okey, sini quiz. Quiz sini ada dia punya, kita tekan quiz sini, maka sini ada description dia. Okey. So use as course exam, test, reading, assignment, exam practice. Okey. Dan kita add. So kita add akan keluar beginilah. Okey, akan keluar begini. So kita boleh letak sini name. Okey, tuan-tuan bolehlah katalah contohnya mid semester exam, test ke apa ke, quiz ke sebagainya lah. Letaklah ikut kesesuaian apa yang tuan-tuan dan puan nak gunakan. Okey, kat bawah ni kita boleh bagi description ya. So katalah so ni ada dia punya ni lah macam words juga. Okey, kita ada sini. Okey, kalau kata kita nak gunakan tulisan besar. Okey, ni kita boleh buat heading. Okey, kita buat heading lah. Sila baca arahan yang diberikan di bawah. Contoh. Okey, satu. Kita buatlah satu. So kita buat paragraf paragraf. Okey. Jawab semua soalan. Okey, bagi soalan esei. Okey. Sila jawab menggunakan Microsoft Word dengan menyatakan nama dan nombor metrik anda di penjuru atas sebelah kiri atas jawapan dan sila kembalikan jawapan melalui ruang yang disediakan di ruang soalan.
berkaitan. Okey, segala kertas ya jawapan yang dihantar melalui medium lain, okey, seperti email dan sebagainya tidak akan diterima. Ini contohlah, kita bagi arahan tentang test tu kat sinilah. So ni kalau nak katalah nak bagi bold lah. So kita bold lah. So ni semua adalah, so ni ada dia punya menu bar ni. And then kita klik display. So kalau kita tak klik display ni, dia tak akan keluar lah. Dia akan keluar ni je. Okay, tajuk ni je. Dia tak akan keluar ni. So kita klik display. And then timing ni, okay, bila kita nak adakan quiz, kita akan open enable. So katalah kita nak adakan pada 15 April. Okay, kita start pada pukul 9. Ni pukul 9. 9 pagi So 9 pagi dan kita akan akhiri pada enable. Okay, pada 15 pukul 11 pagi. So 2 jam lah. Contohlah kan. So kalau kita bagi soalan dalam bentuk case study yang dia nak jawab panjang ke, okay, kita boleh bagilah, makna tutup, katalah bagi masa 1 hari, tutuplah 16. Pukul berapa tutup, kita beritahu student kita. So terpulang ni, close the quiz ni, terpulang kepada bila masa tuan-tuan. Kalau kita menjalankan exam biasa, okay, kita buatlah 2 jam, tutup 2 jam. And then kat sini kita time expires. Okay. So open attempt submitted automatically. So saya sarankan kita pilih yang ni. There is a grace period when open attempt can be submitted but no more question answer. Itu maksudnya pukul 11 tak boleh jawab dah, tapi kita masih boleh tak boleh dihantar lah. So sebab apa saya sarankan guna grace period ni? Sebab biasanya kalau kata tutup pukul 11 then everybody nak submit. Ni kalau ada 60 orang submit, okay, dia biasanya akan hang lah. Akan sangkut, akan ada yang lepas, ada yang tak lepas. Okay, jadi dia akan jam kat situ. So kalau kita kata ada grace period, okay, so maknanya lepas test tutup, dia masih boleh submit dalam tempoh yang kita benarkan. Tapi pukul 11 maknanya tak boleh, lepas pukul 11 memang tak boleh jawab dah. So kalau sini kita letak, katalah kita bagi grace period pertama 15 hari. 15 hari, takkan 15 hari kot. So ni tuan-tuan jangan, saya pernah terkena, saya lupa select ni. Okay, so kita pilihlah 15 minit. So grace period ni adalah 15 minit. Ni kena ingat ni. Saya dah terkena itu, saya lupa. Saya tengok salah tak tutup-tutup. Rupanya dia punya ni apa ni? Grace period dia. Lupa nak select minit. Okay, grade tak apa. Ini kalau tuan-tuan ada grade tu pass ke, letaklah sini 40 ke 50 ke. So attempt allowed and unlimited. Okay, highest grade. Layout ni every question, maknanya setiap soalan, setiap muka surat, setiap pages hanya ada satu soalan. So kalau tuan-tuan nak letak 2 soalan setiap pages, bolehlah pilih 3, 4, 5 ke. Ataupun so kalau ni lah, maknanya kalau nak semua dalam satu pages, kita letaklah never all question on one pages. Tapi untuk tujuan ni saya letak satu question untuk satu pages. And then question behavior, shuffle within question. So macam tadi saya tunjuk, kita boleh shuffle. Saya tunjuk tadi Oh belum. Okay, shuffle maknanya jawapan tu boleh berubah-ubah kedudukan dia. Okay, nanti saya explain kenapa kita nak berubah-ubah kedudukan. Dan juga soalan juga akan berubah-ubah kedudukan antara pelajar dengan satu pelajar yang lain. Okay, review ni kena penting juga. Okay, be careful. So ini memang tak boleh, inilah dia macam apa ni. So ini immediately after attempt, okay, kita kena uncheck ni lah, mark right answer. Sebab kita tak mahu nanti bila dia jawab, dia akan tahu sama ada jawapan dia betul ataupun tidak. So markah juga boleh jadi indikator bahawa jawapan dia betul atau tidak. So kalau dia kata tunjuk markah itu kosong from 1, maka sudah tahulah bahawa jawapan dia salah. So of course lah, ni right answer kita tak boleh tunjuk jugalah. Okay.
So immediately after the attempt. Ini semasa quiz open pun kita uncheck whether correct, marks dan juga right. So yang lain ni feedback biasa je lah. Tapi kalau selepas quiz tu close, okay, kalau kita nak tunjukkan dia sama ada jawapan dia betul, maka right answer tu terpulang lah pada tuan-tuan. And then tak ada extra section, tak ada overall feedback, tak ada and then comment tak apa, show course ni show on course page. Okay, tadi kita dah hide tadi kan. Okay, restrict access tak ada, activity completion pun tak apa. Okay, kita save and return to course. So dia akan keluar macam gini lah tuan-tuan. Okay tuan-tuan, puan-puan. So macam gini bila kita buat, kita post kat sini, maka student dah boleh baca ni. So student boleh baca. So boleh nampak ni. So boleh klik walaupun dia tak boleh access, okay, tapi dia masih boleh baca. So jadi kalau kita tak nak student nampak benda ni, kita boleh hide hide from student lah. So dia akan keluar hidden from student. Cuma bila tiba waktunya, okay, jangan tuan-tuan terlupa untuk show balik pada student. Maknanya kita boleh show lah. Terpulang kepada tuan-tuan nak decide sama ada nak show 10 minit sebelum ke 15 minit sebelum test bermula, kita show. Tapi jangan tak show. Nanti dia tak boleh nak klik kat sini. Kita tak show, dia tak boleh nak klik, tak boleh masuk test ni. Dan lagi satu, okay, saya nak peringatkan juga, okay, untuk student kita kena bagi tahu mereka supaya mereka login kalau boleh 15 minit ataupun 10 minit awal. Okay, jangan pukul 9 test nak bermula baru mereka nak login. So kalau pukul 9 semua nak login, okay, mereka akan dapat masalah untuk login lah. Okay, and one time semua serentak, jam. Okay, ada yang akan nanti telefon lah. Okay, sir, tak boleh masuk ni. Macam mana ni? Okay, sebabkan itulah pukul 9 semua berebut nak masuk. Jadi untuk mengelakkan keadaan tersebut, okay, kita beritahu student, okay, masuk 15 minit awal. Okay. So maknanya kita pastikan bahawa mereka dah boleh login, okay, dah boleh dapat paparan, okay. So itulah bahawa mereka dah boleh login. Pastikan bahawa mereka dah boleh login, dah boleh nampak paparan sebegini. So kita pula boleh tunjukkan ni, maknanya 10 minit atau 15 minit sebelum ujian bermula. Okay, selepas tu kalau kita nak tambahkan, okay, soalan, nak bina soalan dalam ni, kita klik sini lah. Okay, ni dia tulis, okay, the quiz will not be available until Wednesday. The quiz will close on Wednesday 11 AM. And then kat sini kita nak tambahkan, edit quiz. So bila kita pergi edit quiz, kat sini menu kita dah berubah. Okay, kat sini kita klik, dia akan edit setting semua yang berkaitan dengan quiz administration. Semua yang berkaitan dengan administration termasuk question bank ada di sini. So maknanya semua yang berkaitan dengan quiz administration ada di sini atas ni. Klik kat sini. So quiz administration ada di sini. So macam mana kita nak add soalan? Okay, saat kita shuffle. So bila kita shuffle ni, soalan akan berubah-ubah kedudukan dia. Okay, tidak sama antara pelajar ke satu pelajar ke pelajar yang lain. Okay, so maknanya kalau kita nak random question, so question bank kita tak ada soalan, so tak ada boleh buat random. Okay, kalau kata kita add from, kita add daripada question bank. Ini question bank. So tak ada lagi question bank, tak ada lagi soalan dalam question bank kita. Okay, so kita start dengan kita buat secara manual, a new question. So ni adalah beberapa contoh soalan, bentuk soalan. Kita ada multiple choice dan sebagainya, true, false, matching, short answer dan sebagainya related. Tapi untuk tujuan perkongsian ni, saya akan hanya mengambil multiple choice, true, false, short answer, numerical dan essay. So untuk calculator ni saya tak sarankan sangatlah, sebab dia akan menggunakan, nak buat soalan tu akan menggunakan formula-formula yang tertentu. Bukan tertentu lah, maknanya untuk orang yang mahir menggunakan formula.
Cikgu-cikgu matematik, orang-orang sains ni boleh lah. Tapi kalau kata lecturer pun, okey, berkebolehan, kita kena ingat bahawa student pun, okey, tak semuanya berkemahiran okey, menggunakan formula-formula tu. Jadi kita tak mahu nanti mereka stuck masa nak menjawab ni. Sebab formula yang kita gunakan tu tak sama yang macam kita biasa gunakan. Nanti saya tunjukkan lah kenapa saya tak sarankan penggunaan ni. Okey, kita hanya menggunakan yang 4 ni, 5 ni. So kalau sini kita klik, okey, dia adakan description kat sini. Okey, so description dia kat sini. Okey, kat sini description dia. Okey, semua ada description dia. So ni adalah dia punya simbol-simbol bagi jenis soalan. Okey, ni multiple choice, ini true false, short answer, numerical dan juga essay. Okey, kita pergi dulu kepada multiple choice. Okey, multiple choice. Pelbagai pilihan A, B, C, D. So, saya nak buat. Okey, ni contoh dia. Kita ambil ni soalan multiple choice. Okey, kita ambil soalan nombor 19. So, kita ni daripada test bank. Okey, kita copy. Kalau nak buat sendiri, buatlah. Bolehlah. So, masuk question name. So, kalau question dia tak panjang, kita ambil lah semua masuk sebagai question name. And then question text. Sama juga. Okey, sini ada punya, saya tengah buat bar pun untuk kita sama ada nak besarkan, nak bold ke italic semua kat sini lah. Okey, masukkan formula. And then berapa dia punya markah. So letaklah 1 ke 2 ke 10 ke. Tapi ni multiple choice, biasa 1 je lah. Okey, so feedback ni kalau kita nak tak feedback letaklah. Tapi kosongkan pun tak apa. And then jawapan boleh pilih banyak answer ataupun 1. So kita pilih sana 1. Sini adalah shuffle the choice. Okey, kita sini dia dah secara apa ni? Secara default, okey, dia dah tick lah. So apa yang dimasukkan shuffle the choices? Okey, kalau kita tengok sini jawapan dia, A reduce the cost, improve the supply chain. Okay, C reduce impressionist, D attract and retail globals, and then E understand market. So di dalam sistem ni bila kita select shuffle the choice, jawapan dia akan berubah-ubah kedudukan dia antara satu pelajar dengan satu pelajar yang lain. Okey, kalau pelajar A reduce the cost kat sini, okey, untuk pelajar B reduce the cost mungkin ada kat C. So dia akan berubah. Okey, untuk pelajar C reduce the cost ni mungkin ada kat D. Nanti saya tunjuklah okey macam mana dia berubah. So tujuan dia adalah kita untuk tujuan dia untuk memastikan bahawa kita tak kata dia boleh meniru ke tak. Mereka kalau nak niru tetap boleh meniru. Cuma benda ni akan menyusahkan lah. Menyusahkan lah. So dan dia akan menambah masa mereka lah. Kalau mereka nak berbincang sama sendiri ataupun nak meniru satu sama lain. So katalah student B tanya student A, okey, jawapan ni berapa? Okey, mungkin student A jawapan dia reduce cost to A. Okey, dia kata A jawapan dia. Tapi kalau student B ikut buta-buta jawapan daripada student A, dia mungkin akan salah. Sebab jawapan reduce cost pada dia kat student B mungkin berada di C. So jadi dia tak boleh berpandukan. So maknanya bila bincang-bincang tu kena tengok balik betul-betul. Okey, akan memakan masa dia dan juga akan menyusahkan effort dia untuk berbincang ataupun meniru. So macam mana itulah dikatakan shuffle. Tetapinya ada soalan yang tak sesuai kita shuffle. Okay, yang perlu kita check. Okay, contohnya seperti soalan ini. Okay, jawapan dia ada E, all of the above. So ini tak sesuai kita shuffle. Kenapa tuan-tuan? Sebab kalau kita shuffle, all of the above ni boleh pergi ke atas ni. Boleh pergi sini, boleh pergi sini, boleh pergi sini. So kalau katalah jawapan dia pergi ke atas, all of the above, above mana kan? Kalau sini all of the above kita tahulah makna inilah jawapan dia. Sini 4 atas ni ada jawapan dia. Tapi kalau all of the above ni pergi ke atas, above kat mana? So, sedangkan semua jawapan dia kat below. That's why kita untuk jawapan sebegini, okay, kita jangan shuffle lah. And then number the choice ni apa yang kita nak namakan, ABC ke, ABC besar, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Roman besar, kecil, 1, 2, 3 Roman besar.
So tentunya kita pilih ni, and then ni ada jawapan dia. Okay, answer A. Okay, kita mana tadi? Kata reduce cost. Copy. Okay, 2 B and then reduce positiveness C So jawapan kita adalah C. Kita tengok jawapan kita adalah C So C, answer C. So kita letak sini, dekat ni adalah rate dia adalah 100%. So mana kita letak 100%, macam mana dia shuffle pun jawapan ni, maka inilah ada jawapannya betul. Dan kita track. And then C, understand market. So kita ada 8 pilihan tapi biasa kita buatlah multiple choice sampai 5 je. Tak ada sampai 8 kan. So combine feedback tak apa. Multiple choice ni kita jangan bagi penalty lah. Bolehlah mereka mencuba banyak kali. Bukan cubalah, kadang-kadang nak betulkan kan. Dia rasa salah, dia betulkan, so tak payah penalty. Text tak payah, and then kita save changes. So kita save changes, kita tengok apa jadi. So ini adalah dia masuk kat sini lah soalannya. Soalannya, so kita tengok sini ada preview. Ini adalah bentuk soalannya yang dilihat. Telah kita jawab sini. A, understand market. Jawapannya A, understand market. Kita submit and finish. Ni jadi lepas tu kita start again. So kita tengok understand market tadi dekat A, sekarang dah pergi kat C. So macam inilah. So maknanya dekat student pun masing-masing benda ni susunan dia tak sama. Tadi kita tengok understand market ni kat A sekarang understand market dah kat C. So ni adalah ni not yet answer, ni mark out of 7. So kalau kita tunjuk markah tadi, dia akan tunjuk sini 1 of 1. So kalau kata 0 of 1, student tu tahu benda tu salah. Kalau 1 of 1, maknanya tahulah soalan tu betul So kita tak tunjukkan lah. So kalau kita kata reduce smoothness, submit and finish. So tunjuk sini complete mark out of 1. So kita close. Kita tengok balik soalan. Kita tengok balik yang tadi all of the above tadi. Apa jadi? Kita ambil multiple choice. Katalah tuan-tuan saya bagi contoh, kita ambil soalan ni. Sama juga lah semua, shuffle. And then kita shuffle kan choice kita shuffle, kita select shuffle. Kita ambil to improve. To improve operations. To improve operation. C, to expand product life cycle. And then to attract and retain global talent. Mana tadi? Sini. And last sekali adalah jawapannya adalah all of the above. Kita letak sinilah 100. So kat sini kita tuan-tuan kita shuffle the choice So kita tengok apa jadi kalau kita shuffle the choice. So ini tadi soalan ikut. Kita tengok. Ni tuan-tuan So kenapa kita kena uncheck tadi shuffle? Ni jadi macam ni. So maknanya dia jadi so sesuai tak jawapan ni? So all other birds sini jawapan dia. Cuba kalau kita kata kita pilih sini.
Submit. Kita start again. Okay. All apa benda dekat sini. So menunjukkan tak sesuai lah. Tak sesuai untuk jawapan sejenis ini. Okay, kita cuba close preview. Kita edit. So kita uncheck sini. Uncheck sini. Okay, kita preview. So bila kita tak shuffle, dia akan tetap macam inilah. So all of the above. Ni sepatut jawapan dia kan. Okay, maknanya dia merujuk kepada jawapan di atas. That's why kena hati-hati masa buat soalan ni, masa shuffle tu ya. Okay, so kita delete lah ni. Yang tadi soalan yang out of the box ni kita delete tak apa. Atau kita stay lah. Okay. So soalan ni semua akan masuk dalam kita punya test bank. Cuba kita tengok from a question bank. Dia adalah sebelah sini. Kalau kita kata random pun dia akan keluar juga lah. Tak ada. Ni random juga. So dia keluar. So tapi soalan tu kita dah gunakan, tak payahlah select kan. Okey, kita yang seterusnya kita masukkan, kita try pula kepada soalan true false. Soalan berbentuk true false. Okey, ini question. Select sini. Okey, add. Sama juga. Select, add. Okey, kita cari soalan berbentuk true false. Okey, kita ambil ni lah soalan nombor 7. One reason. C. So markah 1. Back. So jawapan dia tadi apa? True. Kita select true lah. So multiple tries. Okey, dia boleh try juga lah multiple. Okey, kita tengok change. Ini mudah je ni. Ini mudah sikit. Okey, kita ni multiple lah. Okey. Ni, so bentuk soalan ni macam inilah. So maknanya akan dilihat oleh student seperti begini. And then kita buat any question untuk soalan short answer. Add. Okey, kita cari soalan short answer. Okey, ni contoh dia angunation. Okey, C. Okey, ni soalan dia. Okey, so jawapan dia 1 ke 2. Okey, and then case is unimportant. So kalau tuan-tuan rasa huruf besar huruf kecil ni penting, maka pilihlah ni lah. Yes, case must match. Tapi kalau tuan-tuan rasa tak apalah, so huruf besar ke huruf kecil asal jawapan betul. Okay, so kita select no, case is important. Kita ambil itulah. And then so kita ambil correct answer. So answer sini adalah World Trade Organization. Tak payahlah the lah. Kita ambil World Trade Organization. Okay, so none ni grade 100%. Tetapinya, okay, katalah student tu menjawab, dia tak jawab penuh lah, dia jawab WTO. So alternative answer can be dalam bentuk, boleh jadi dalam bentuk WTO saja. So kita pilih juga answer tu. Okay, sini juga 100%. So kalau ada yang ketiga, okay, multiple tries. Okay, kita save changes.
Okey, mana tadi soalan matematik ni kan? Ni soalannya lah bentuk ni. Okey, kita preview. Okey, ni kita preview. Ni jawapan dia lah So ni ruang untuk jawab. Okey, saya nak tunjuk tadi yang alternatif jawapan So kita tengok. Okey, kita cuba. Okey, whether correct or not, kita shown marks. Okey, show mark and max. Dan juga right answer not shown So kita tengok apa jadi. Okey. Kalau saya jawab tak ada ni lah, World Trade Organization. Okey, so yang ni pula organization so mana huruf kecil semua. So kita submit and finish. So mana the correct answer. So jawapan dia beritahu sini correct. Tapi sebab tu kita sorok ni sebab kalau kita macam tadi saya set kat sini tunjuk show ni, dia akan tunjuk di sini correct, mark out of 1. So kita tak payah tunjuk lah. Kalau kata mark 0 out of 7, student tahu 0 mark out of 1, student tahu jawapan ni salah. Ataupun keluar sini dia kata incorrect. Okay, so dia so kat sini jawapan ni betul lah ni Ataupun katalah student ni tahulah WTO tu adalah World Trade Organization. So dia jawab WTO. So betul jugalah so ada dua jawapan. Okey, so maknanya kita boleh student jawab secara penuh ataupun secara ni. Ataupun ada mungkin kita agak-agak soalan jawapan dia mungkin ada 2 3 yang macam inilah. Okey, kemungkinan jawapan yang ada 2 3 yang kita boleh terima. So kita masukkan tadi dalam pilihan tadi tu. Okey, and then so kat sini pun dia shown. So whether correct not shown lah, kita jangan shown. Kita show mark, max mark, and then right answer not shown Okey. Okay, close preview. Ni. Dan kita pergi pada soalan seterusnya. Okey, yang ni adalah sama dengan macam short answer, cuma ni dalam bentuk numerical. So macam jawapan tadi dia ada seakan sama World Trade Organization ataupun WTO. Yang ini dia ada berkaitan dengan range range jawapan. Okey, ni contoh contoh soalan So katalah kita ambil ni, soalan ni panjang, kita ambil lah dia punya first line tu je lah untuk jadikan question name. Okey, untuk soalan kita ambil kita ambil ni lah. Okey, kita ambil sampai A ni. Okey. Okey, ni soalan dia. So markah dia letaklah 1/5 ke 10 ke. Okey, so ni jawapan dia So jawapan dia tadi adalah 1825.7. 1825.7. So error ni kalau kita letak 1, so jawapan dia boleh kata plus minus 1 lah. Okay, sama ada lebih 1 ataupun kurang 1, kita boleh terima jawapan dia. So kita gradekan 100. So ada juga jawapan 2 kalau ni ada tertib macam tadi lah jawapan tadi. So kalau kita kata unit, so kata tak pentingkan unit lah. So makna kalau kata kilometer ke, sentimeter ke, sebuah ke, biji ke, so kita tak perlukan ni, kita hanya perlukan kata number saja. So kita kata units are not used at all. Okay, so ni units kalau kita menggunakan units lah. So dalam kes ni saya tak gunakan units. Okay, and then save changes. So ini so kita preview. Okay, so mana kena isi dalam ni lah. So kita tengok apa jadi kalau kita
menggunakan answer shown, kita jawab dalam keadaan tadi jawapan dia 125.7 kan, 185.7. So kita jawab dalam 1826 so submit finish. So correct answer okey, semua jawapan dia betul. Kita jawab 1825 pun okey, dia boleh terima lagi lah betul. Tapi kalau kita jawab 1827 telah dibundarkan pada 1827, okey, tak terima, salah so katalah dia kata 182, so jawapan dia 1824. okey, so pun akan dikira salah juga sebab tu yang kita gunakan ni lah. Kita set balik pada ni, itu je jawapan. Okey, apa ni untuk soalan-soalan begini 1 2 3 4 ni, okey, multiple choice, okey, true false, okey, ni fill in the blank, ni binomial. So semuanya adalah ditanda secara sistem yang akan tanda bagi mereka So grading akan dibuat oleh sistem lah. So kalau macam ni senang sikitlah kerja tuan-tuan. Maknanya kalau student jawab, okey, maka apa ni jawapan akan sedia diberi kat situ. Jadi kita dah tahu kita beri proses, kita tengok markah telah ada kat sini. Jadi senanglah bagi kita nak ni. So kalau ada 100 200 student, so biasanya kalau macam pusat bahasa Inggeris, so student ramai menggunakan ABC, so mudahlah, maknanya terus akan keluar semuanya apa ni markah yang untuk jawapan ni. So kalau kita tengok di sini, kita boleh tengok juga log kita check log. Okey, ni log macam kalau student tu betul ke dia masuk, betul dia jawab kat sini, semua dia tunjuklah. Okey. So log, maknanya kita boleh apa ni print dia punya report. Okey, sebagai Microsoft Excel, download. Okey, nanti dia akan keluar lah. So selain daripada tu, untuk kita melihat jawapan, okay, disebabkan ni student tak jawab lah so maknanya kita tak boleh tengok lah. So jawapan dia kita tengok ada result ni. Okay, kita tengok pada result. So dia akan tunjuk sini result So share report. So result ni biasa akan keluar sini lah. Dia ikut abjad nama student lah. Ahmad ke, so akan keluar kat sini. So maknanya kalau kita nak print, kita boleh tekan kat sini. So dia akan keluar macam tadi. Kita boleh print dalam bentuk Excel. So dalam bentuk Excel, dia akan keluar dalam bentuk Excel. So kat situ soalan nombor 1 semua ada markah dia semua Okay, so kita tengok so kita nak tengok preview macam mana bentuk soalan ni, macam mana bentuk so ni ada navigation dia. Okay, so katalah soalan 1 tak kerti nak jawab lah, nanti dululah jawab Okay, saya akan pergi, so di sini nak yang answer. Okay, so akan jawab lah. So akan jawab. So bila tak answer, maknanya dia akan putih sini. Okay, ni soalan 2 saya jawab. Dah hitam lah, sebenarnya dia jawab. Okay, katalah reduce cost. So ni. So katalah kat sini, okay, dapat jawab lah tadi. Okay, patah balik ke nombor 1. So jawapan dia adalah 1826. Okay. Kita jawab sinilah, next page. Okay, kita jawab ni, soalan 2 dah jawab, kita beritahu soalan 4 lah, jam 7, jam 4. Okay, so jawapan dia WTO.
ini all of the above. Okay, so finish lah. Semua soalan dah jawab. So, kena pastikan kita beritahu student untuk finish attempt. Kalau dah kata dah semua jawapan dia telah dijawab. Okay. So, dia akan keluar gini. So, kalau kata nak betulkan, dia boleh return to attempt. So, sini tulis the attempt might be submitted. Okay, 11. So, kalau kata tiba ada jawapan tak pasti, dia boleh return lah. Okay. Return to attempt. Okay, boleh tengoklah soalan mana yang tak puas hati nak betulkan. Ni kita finish attempt. And then kita submit So kita submit all and finish. Okay, dia akan keluar sini warning lah. Okay, once you submit, you will never go back to change your answer of this attempt. Sebabnya bila data tak boleh dah. Okay, so dia akan keluar sebegini. So dia akan keluar sebegini lah. Okay, dia keluar answer correct kat sini je. Yang sini tak tunjuk jawapan ni. Okay, so macam ni lah dia keluar sini. Okay, so kita finish review. Okay, kita pergi pula kita pergi pula kepada soalan bentuk yang akhir, iaitu bentuk essay. So, kena ingat tuan-tuan, maknanya yang untuk ni semua sistem yang akan buat grading, okay, secara automatik. So, yang untuk essay ni dia manual grading. Okay, kita ambil essay. Okay, ni question name. Sama juga question name. Katalah kita ambil ni. Kita ambil soalan satu essay lah. Yang mudah sikit. Ada ni. Okay. What is ni katalah ni soalan dia. What is SWOT analysis? Ini soalan dia. Okay. Analysis. Okay, katalah jawapan dia 10 markah. Okay. 10 markah. Ni kalau kita kata kita nak dia jawab dijawab di komputer sinilah So maknanya kita boleh select HTML ataupun menggunakan plain text dan sebagainya. So kita boleh select sini. Cumanya saya rasa kita ni bagi saya macam saya sebagai kita punya behavior, bila kita nak tanda tu saya rasa kita tak selesa nak menanda benda yang ada dekat skrin ni. So kita punya behavior ni orang akademik ni secara naturalnya kita nak ada kertas. So kertas jawapan tu ada depan kita. Okay, kita ada pen merah, okay, ataupun biru ke, kita nak macam-macam pen ke, color. Okay, kita nak conteng-conteng kat kertas jawapan tu. Okay, kita nak tanda correct ke, kita nak tanda pangkah ke, okay, kita nak letak markah 1, 2, 3, 1, 1 ke. So, kita rasanya lebih selesa behavior kita untuk tanda atas kertas. So, sebab tu kalau soalan essay ni, dia manually graded. Dia manual graded, maknanya kita bukan sistem yang akan grade, kita yang akan bagi grade. So jadi manual graded, bila kata manually graded, okay, saya sarankan okay, supaya student okay, menjawab dekat Microsoft Word dan kemudian upload jawapan dia. Upload jawapan dia di sini. So that's why kita tak nak gunakan ini. So no online text. Okay. So kita allow attachment, kita letak limited and then kita letak ni. Dan kita suruh dia upload ni file. So kita kata nak so katalah kita nak dokumen file. Okay, kita select sini Word document ataupun kita mungkin nak suruh dia tak apalah, tadi kat arah kita cakap Word kan. So kita pilih Word document lah. Okay. So maknanya dia akan jawab dalam words, okay, dan upload. So respond. Okay, tak ya. Okay, ni adalah grader information. So grader information ni kita boleh letakkan jawapan dia. Okay. So jawapan dia.
So untuk graded information juga, kita tak semestinya meletakkan jawapan kat sini. Kita menggunakan skema jawapan kat sini. Kita boleh juga upload, okay, seperti file. Mungkin di sini kita punya ada file, word file yang untuk kita punya apa tu, skema jawapan. Okay, kita boleh upload kat sini untuk tujuan orang yang menanda ni, merujuk pada skema jawapan situ. So yang ni kita boleh juga kat sini lah. Okay, so ini so ini bentuk soalan ni. So maknanya bentuk soalan dia. What is soalan analisis? So maknanya sekarang student kena upload dia punya jawapan di sini. So manually graded. So saya nak bagi contoh lagi satu contoh. Maafkan saya. Tekak gatal lah. Bukan batuk, dia tekak gatal. Okey, yang ni melibatkan dari segi matematik. Sebab tu saya cakap saya tak nak yang gunakan matematik. Okey, katalah ni contoh soalan dia. Okey. Mon 3 mana? Okey. Ni. Ni ni dia punya sekejap. Soalan dia panjang. Soalan dia 4 tu. Okey, ni soalan dia lah. Okey, A, B, C, D. Okey, markah 10 10. Okey. Ni adalah katalah kita tak pada nak website, kita kena buat dalam bentuk dia upload dia punya jawapan ni. Okey, ni choose tadi document, file. Okey, word dengan word macam inilah. Okay, save changes. Okey, ini untuk graded information So katalah kita nak letak ni, saya tengok tujuan apa jadi bila saya kata copy dia punya skema jawapan ni kat sini. Okey, so mana-mana yang berbentuk formula ni, okey, seperti ni semua dia tak keluar. So jadi maknanya kalau kita nak letak jawapan dalam bentuk formula tu, okey, saya bagi contoh, kita ada kat sini kalau kita nak bentuk dari segi simbol dia, kita ada kat sini. Okey, kalau kata sini advance, kita ambil sini. Okey, save equation. So dia akan tunjuk di sini seperti begini. So dia akan tunjuk seperti begini. Sebab tu saya cakap kalau orang yang nak membuat soalan ni dia mempunyai kemahiran matematik, of course lah cikgu matematik. Okey, orang sains ke, dia boleh lah. So dia buat dalam bentuk ni square root ABC. Tapi bagai kalau katalah kita buat macam ni, untuk student jawab pun dia kena gunakan kaedah yang sama. Kalau dia menjawab di sini so dia kena tadi square root A ni maknanya kena faham cara buat dalam bentuk panjang ni. Nanti kita tengok kalau kita kata kita tunjukkan, dia akan tunjukkan dalam bentuk yang sebenar lah. Ataupun kita tunjuk di sini Okey, kita akan tunjuk di sini. So kalau kita kata letak, sebab tu kita boleh kalau kita suruh student jawab dalam kat words kalau kat words ni kita ada insert simbol, lebih sini lebih mudah insert mana simbol? Kenapa tak keluar simbol? Oh, dia keluar ni ke simbol. Ni lebih mudah lah kita nak pakai, lebih mudah student nak gunakan. Okey, tadi Monty graded. Ni kita tengok preview question. Ini dia keluar, tadi tak keluar. Ni so maknanya bila di display, kita tadi masukkan secara formula, bila display dia akan display macam gini lah. Tapi seperti saya cakap, tak semua orang mempunyai kemahiran nak buat macam tadi lah, square root apa benda semua. So kalau student nak jawab pun dia kena
dia tahu yang kita ajar bahasa bentuk macam ini. Kita tak belajar dari segi bentuk programming tadi, saya belajar square root dan sebagainya. So that's why kita minta dia jawab dalam bentuk dia apa ni, words, dan dia upload jawapan dia. So ni contohlah so that's why lah. So itulah maknanya macam mana kita nak menggunakan apa ni, essay, okey, bagi menjawab soalan ni lah. So saya rasa itu saja perkongsian daripada saya. Okey, cukup 1 jam lah. Tentang bagaimana kita nak menggunakan tools-tools yang kita boleh gunakan untuk membuat assessment pada pelajar kita. So saya harapkan apa yang lupa lagi, ni maksimum grade kalau 100 lah. Kalau kita letak 10 sini maksimum grade, sekarang total mark sini 25, dia akan apa ni, appropriate kan, apa ni, dia akan portionkan lah. Maknanya kalau sini kata 10 per 25, dia akan bagi 10 per 25 kali 10. So kalau kita letak 100 pun dia akan bagilah. So macam ini, kalau senang kita nak letak 25. Okay, kita save lah. So ini lebih kurang saya ambil kongsian tentang apa ni, macam mana kita nak menggunakan tools sedia ada dalam kita punya e-learning untuk tujuan student assessment. So jadi harap apa yang saya kongsikan ini memberi pandangan pada kita semua dan dapat kita gunakan. Okey, kalau tuan-tuan rasa nak gunakan, boleh gunakan lah. Ataupun mungkin nak gunakan cara lain, terpulang. Tapi saya nak tunjuk apa yang ada dalam kita punya sistem, apa yang kita boleh gunakan. So segala yang baik itu datang daripada Allah SWT. Segala kekurangan tu datang daripada kelemahan saya sendiri. Terima kasih pada PKPKA memberi peluang saya berkongsi dan juga melantik saya sebagai pakar. Ui, ngeri pakar tu. So pakar. Berat kata rasa pakar. Tak adalah pakar. Saya ni ordinary user ke. Yang biasa menggunakan untuk tujuan ni lah. Untuk kita, untuk kebaikan anak apa ni, anak murid-murid kita, pelajar-pelajar kita. So sekali lagi, all the best semua. Jaga diri, kita jaga kita. Semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, dilindungi, sehingga tamatnya, sehinggalah katalah kita dapat melawan penyakit ini dan kita dapat bergerak seperti normal. Until then, kita jaga juga, kita jaga kita, stay home, stay safe. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Maaf, yang sesi tadi saya ada tertinggal sesuatu, iaitu berkaitan dengan segi question bank. So kalau kita tengok sini, kita boleh add from question bank. So maknanya soalan yang telah kita buat ni, dia automatik akan masuk question bank. Tapi ada juga yang kita boleh mendapatkan soalan kita dari question bank. Maknanya awal kita dah masukkan dalam question bank kita. So macam ni kita ada dua cara lah. Kalau dari segi dari segi ruangan yang untuk quiz ni, dari segi quiz annotation pun kita masukkan, kita ada menu untuk question bank. Ataupun lagi satu, kita boleh menggunakan kat sini lah. So kita boleh masuk kat sini cost management. Ada question bank sini. So ada cara lah, sama ada kita masukkan sini, kita melalui cost management ataupun dari segi quiz management tadi. So kalau sini kita masukkan question bank ni. So sama juga rasanya dengan tu. So kita sama juga cara dia. Kita masukkan create new question. So kita masukkan, kita masuk dalam question bank. Tapi saya nak tunjuk ada satu yang agak berbeza bagi soalan multiple choice ni. Multiple choice kita boleh buat secara manual macam ni, ataupun kita boleh import lah. So kita import, nak kata mudah pun tak mudah. Memerlukan beberapa step juga. So dia menggunakan icon format. So ini menggunakan notepad. Kalau tengok contoh tadi, katalah kita ada soalan dulu. Kita
ada ni soalan 11 sampai 16 ni So kita kalau kita buat manual tadi kita boleh copy. Tapi kalau kita nak menggunakan question bank ni kita menggunakan notepad. So ni soalan 16, 11, 16 tadi saya dah masukkan. Okey, kita dah masukkan pada, kita dah copy kat sini dan kita telah add adjust balik. Okey, untuk menepati keperluan kita punya e-learning punya sistem lah. So ini adalah format yang akan diterima untuk kita import. Kalau untuk kita punya platform e-learning kita lah. So kena tengok sini masuk jawapan. So ini adalah yang format yang akan diterima. So macam mana kita nak import? Okay, so kita menggunakan item format. Okay, choose file. Choose file. Okay, kita masukkan sini. Upload. Dan kita import. Okay, ini soalan-soalan telah dimasukkan. Okay, special. Kita continue. So kita continue. Ini adalah soalan-soalan yang tadilah kita dah masukkan soalan di liner ni, semua soalan yang baru dimasukkan. Okay, dalam kita punya question bank. Okay, cuba tengok kita masa kita nak buat kertas soalan, kita nak buat soalan ni. Kita buat soalan, kita menggunakan ni. Okay, macam mana kita gunakan question bank. Okay, kita decrease. Okay, katalah kita add melalui question bank. So kita ambil soalan daripada question bank. Okay, kita ambil ni ya. Ini betul lah. Ini plus ni maknanya soalan yang baru di apa so kita ambil ni kan boy. Okay, so add selected question to the mudah je lah. So tadi cuma saya tunjukkan cara juga untuk macam mana kita nak masukkan soalan dalam question bank. Okay, seperti sama juga cara dia, dan juga ataupun kita boleh mengimportkan bagi soalan multiple choice. So ini dah masuk dalam kita punya quiz ya. Okay. So itu sedikit tambahan lah. Okay, maaflah tadi tertinggal. Okay, thank you very much. Terima kasih banyak.